Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik Tingkatan 5 Silibus KSSM. Alright, jadi jom kita teruskan kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Di sini cikgu nak tunjukkanlah soalan kebat yang ada dalam buku teks adik-adik. Alright, ada dalam buku teks korang semua. Jadi boleh cuba dahulu ataupun terus tengok kemudian buat balik. Buat balik tanpa rujuk ataupun buat balik dengan rujuk tak menjadi masalah. Okey, korang cubalah belajar macam mana sekalipun, tetapi cikgu harap video cikgu ni dapat membantu. Alright, jom kita teruskan dengan soalan pertama, iaitu Encik Kamal ingin memasang jubin. Jubin ni apa Jubin ni tiles. Apa nak sebut tiles. Apa yang nak sebut macam kat lantai rumah tu lah. Alright, okay. Berbentuk segi empat tepat. Itu berbentuk segi empat sama ataupun tepat di sini macam ni lah, segi empat tepat di dalam bilik tidurnya. Bilangan jubin yang diperlukan J, cikgu tulis sini J, berubah secara songsang dengan panjang dan lebar. Iaitu dan lebar cikgu darabkan dengan L di sini. Sebab apa? Kedua-duanya berkadar songsang. Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin jika jubinnya berkurang 0.4 darab dengan 0.5 lebar. Alright. Jadi di sini hitung bilangan jubin yang diperlukan jika panjang 0.2 dan 0.3. Jadi kena selesaikan dahulu dan dapatkan persamaan. J akan sama dengan K over P darab dengan L. Jadi, apakah nilai J yang kita ada? J sama dengan 120. K over P sama dengan berapa? 0.4 darab dengan 0.5. Okay. So, 120 sama dengan K. 0.4 darab 0.5. 0.4 darab dengan 0.5. Korang semua akan dapat jawapan dia 0.2. So, pindahkan di sini akan dapat K sama dengan 120 darab dengan 0.2. Dapat 24. Itu nilai K. Jadi persamaan J sama dengan 24 over P darab L. Dia kata daripada sini kalau P adalah 0.2 dan L sama dengan 0.3. Soalan A, J berapa bilangan kita perlukan, iaitu 24 bahagi dengan 0.2 darab dengan 0.3. Tekan saja kalkulator 0.2 darab 0.3. Kemudian 24 bahagi jawapan. Korang semua akan dapat jawapan dia 400 jubin yang diperlukan. Alright. Jika luas jubin bertambah, luas jubin bertambah. Soalan B di sini, luas jubin bertambah, apakah perubahan yang berlaku kepada bilangan jubin yang diperlukan? Di sini tengok balik kepada hubungan. Kalau J berubah secara songsang dengan P darab L, P darab L ni merujuk kepada apa? Panjang dan lebar merujuk kepada luas. So, kalau luas bertambah, kalau songsang ini akan berkurangan. Jadi, jawapan dia terus sahaja boleh kata jubin nilai akan berkurang. Itu sahaja konsep untuk soalan pertama. Kita tengok soalan seterusnya. Alright. Soalan seterusnya sama juga soalan kemahiran fikir aras tinggi. Kita fikirkan satu persatu. Diberi Y berubah secara langsung. Cikgu tulis dahulu. Y berubah secara langsung dengan X dan songsang dengan W. Jika Y dan sebagainya, nilai W, kita dapatkan persamaan Y sama dengan KX over W. Y sama dengan berapa? 0.9 K darab dengan X 18. W sama dengan 5. Dapatkan nilai K dahulu. Ni pindahkan ke sini dan ini pun pindah ke sini. 0.9 darab 5 bahagi 18 sama dengan K. K akan dapat berapa? Tekan kalkulator. 0.9 darab 5 bahagi 18. K akan dapat jawapan dia 0.25. Jadi persamaan yang kita kena rujuk adalah Y sama dengan 0.25X bahagi W. Alright. Jadi soalan pertama di sini, apakah soalan pertama? Dia kata nilai W jika Y20 dah X 6. Jadi 20 sama dengan 0.25 darab dengan 6 bahagi W.
pindah ke kiri, 20 pindah ke kanan. W sama dengan 0.25 darab 6 bahagi 20. Berapakah nilai W di sini? 0.25 darab 6 bahagi dengan 20. Okey, terus akan dapat jawapan dia 0.075. Itu adalah jawapan untuk soalan A dahulu. Okey, jadi jom kita teruskan untuk soalan B di sini. Soalan B di sini quite tricky ya. Alright, sebab dia bermain dengan peratus. Dia kata peratus ubahan bagi Y apabila X bertambah sebanyak 10% dan W berkurang sebanyak 20%. Jadi kena tengok apakah pula peratus kenaikan atau penurunan bagi Y. Kena tengok satu persatu. So, kita dah ada di persamaan ini. Y sama dengan 0.25X bahagi W. Nilai X yang kita dah ada iaitu 18. Alright, yang kita dah tahu sebelum ini. So, anggaplah 18 nilai asal dia. So, untuk nilai X di sini, cikgu tulis di sini nilai X. Dia kata kenaikan sebanyak 10%. Jadi, kalau nilai asal sebanyak 100%, nilai dia 18. Kalau naik 10%, dia akan jadi 110%. Sebab apa? Naik 10%, right? So, dia akan jadi nak tahu berapa nilai di sini. So, menggunakan darab silang lah. Okay, ataupun darab bahagi. Iaitu 18. Nak dapatkan nilai X di sini. Cikgu menggunakan konsep darab silang. Iaitu X sama dengan 18 darab 110 bahagi 100. Okay, akan dapat jawapan dia 19.8. Itu nilai X yang baru sebab dah naik 10%. Sama juga dengan nilai Y. Kena dapatkan nilai Y juga. Nilai Y dia dikata, nilai W. Dikata nilai W berkurang. Jadi kalau 100% nilai asal dia kita ambil 5 di sini. Sebab apa? Nilai W yang 5. So kalau berkurang 20%, so dia akan jadi 80% sebab dah berkurang 20%. Berapakah nilai di sini? Sama juga menggunakan darab silang di sini. So nilai W akan dapat nilai baru yang W dah kurang 20% akan jadi 5 darab dengan 80% bahagi 100 akan dapat nilai 4. Ini nilai baru untuk W. Sekarang dapatkan nilai baru Y. So menggunakan persamaan ini, Y sama dengan 0.25, nilai baru untuk X iaitu 19.8 bahagi dengan 4. Nilai Y akan dapat jawapan dia, tekan saja dalam kalkulator 0.25 darab dengan 19.8 bahagi dengan 4. So akan dapat Y yang baru 1.2375. Menggunakan konsep peratus di sini, kita dah tahu peratusan asal mestilah 100 lah. So untuk Y. So kalau 100% kita tahu nilai asal dia sama dengan 0.9. Tetapi nilai baru dia 1.2375. Berapakah peratusan yang baru di sini? Menggunakan konsep darab silang juga, darab dan bahagi di sini. So jawapan dia akan jadi, cikgu tulis sini Z lah ataupun Y lah. Nilai Y di sini ataupun peratus yang baru akan jadi 1.2375 darab 100 bahagi 0.9. Jawapan dia adalah 100 bahagi dengan 0.9. Jawapan akhir dia 137.5%. Ini adalah persentage yang baru. Kita tengok soalan yang terakhir, cikgu letakkan di sini, iaitu sama juga dengan dalam buku teks adik-adik. Arus elektrik I ataupun ampere, ni macam fizik sikit lah, berubah secara langsung dengan P, iaitu I berubah secara langsung dengan P dan secara songsang dengan V. Okey, ini macam persamaan je, I sama dengan PV. Okey, alright. Ini macam persamaan fizik je ni. Okey, tak apa. Jom kita tengok berubah secara dengan songsang dengan voltan bagi suatu peralatan elektrik. Diberi bahawa sebuah pengering rambut dengan kuasa 500. Okey, dia kata P sama dengan kuasa. Arus elektrik I sama dengan arus elektrik. Satu persatu, kena tahu satu persatu. Dan apa satu lagi? V. V sama dengan voltan. Alright. Kemudian dia kata di sini, pengering rambut dengan kuasa 550 watt dengan voltan 240 volt dan menggunakan arus elektrik sebanyak 2.2 ampere. Okey, hitung arus elektrik yang digunakan
Maksudnya dia akan tanya arus elektrik di sini oleh sebuah kipas yang menggunakan 75 watt dan voltan dia 240 voltan. Ini dia punya persamaan. Dia pertama sekali dapatkan persamaan dahulu. Iaitu I sama dengan KP over V. Dapatkan nilai K dahulu. I sama dengan berapa? 2.2. K P sama dengan 550 bahagi dengan voltan iaitu 240. Nak dapatkan nilai K, pindahkan ke kiri, pindahkan ke kanan. Alright, so 2.2 darab 240 bahagi 550 sama dengan K. Alright, jadi K nilai dia berapa? Tekan dalam kalkulator. Di 2.2 darab 240 bahagi dengan 550. Okey, akan dapat jawapan K di sini merujuk kepada 0.96. Jadi persamaan dia I sama dengan 0.96, P darab dengan bahagi dengan V. Dia tanya I di sini. Alright, kita tak tahu. So I sama dengan 0.96. Sekejap 0.96 di sini. 0.96 darab dengan P. P untuk sebuah kipasnya iaitu voltage atau watt dia sama dengan 75 watt bahagi 240 volt. Unit tak payah. Alright. So I sama dengan berapa? Terus tekan dalam kalkulator 0.96 darab dengan 75 bahagi dengan 240. Okey, sekali lagi 0.96 darab dengan 75 bahagi dengan 240. Abang-abang kakak akan dapat jawapan dia I sama dengan 0.3 ampere. Alright, itu adalah jawapan dia. Jadi itu sahaja untuk video cikgu mengenai bab 1. Dah selesai bab 1 konsep ubahan. Cikgu harap video ni sangat-sangat membantu abang-abang kakak-kakak dalam memahami bab 1 ni lah. Jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kalau ada apa-apa masalah boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Dan abang-abang kakak-kakak boleh terus join link grup Telegram di bawah, iaitu sama je kita gabungkan sekali dan kita teruskan dengan grup yang sebelum ni. Alright, jadi itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.